ada 10 pandangan dalam masalah ni. Tak penting sebenarnya, tapi di kadang-kadang orang pandang penting juga, khususnya dalam konteks dakwah lah kan. Dalam konteks dakwah nak tampilkan apa ni rahmatnya Islam tadi tu, khususnya kepada golongan kanak-kanak ini. Kalau menurut Islam, mereka ini nasib dia selamat, maksudnya kalau dia mati dalam syurga, tak kisah agama apa pun, macam tu kan. Ada 10 kat sini pandangan. Yang pertama lah, ulama yang mengatakan kanak-kanak golongan musyrikin ni, kaum musyrikin ni terserah kepada kehendak Allah, fi masyiatillah. Kalau Allah nak masukkan dia ke dalam syurga, ikutlah. Kalau nak masukkan dia ke dalam neraka pun ikutlah, macam tu kan. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, ada yang mengatakan dia punya nasib ikut mak bapak dia lah kan. Ini baik, ini pahit. Kalau mak bapak dia masuk neraka, dia neraka lah kan. Bercanggah kan dengan ayat Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra wa laysa lil insan illa ma sa'a. Bercanggah dengan ayat tu kan. Tapi mereka ikut adalah hadis lain kan. Hadis tu dipertikaikan jugalah kan pada sanadnya. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, yang ini macam Mu'tazilah sikit. Dia kata dia barzakh, fi barzakh bainal jannati wan nar, fil barzakh bainal jannati wan nar. Dia tak cakap manzilah bainal manzilatain kan. Kalau macam tu, ini macam kisah Mu'tazilah Wasil bin Atha masa Hasan Basri ditanya tu kan, orang apa nasib murtakibul kabira. Dia baru nak fikir, anak murid dia laju, dia kata wa fi manzilah bainal manzilatain kan. Dia tak neraka pun tak, syurga pun tak kan. Punca daripada Mu'tazilah kan. Yang pendapat yang ketiga ni, dia kata dia ada dekat tengah-tengah kan, border antara syurga dengan neraka kan. Tak settle yang ni. Pendapat yang keempat, ada yang mengatakan, sebahagian mengatakan mereka ni menjadi khadam kepada penghuni syurga. Kanak-kanak kaum musyrikin ni, bila mereka meninggal semasa kanak-kanak lah, mereka nanti akan menjadi khadam kepada penghuni syurga. Maksudnya masuk dalam syurga jugalah, tapi posisi dia sebagai khadam. Mereka juga sandarkan kepada hadis, tak kuat juga hadis tu pun kan. Yang kelima, pendapat ni mengatakan mereka nanti akan dijadikan tanah, habis macam binatang pula. Habis maksudnya bila di akhirat nanti teruslah jadi tanah, tak ada apa-apa lah kan. Macam tu kan, seolah-olah macam tak ada nilai lah, macam haiwan jugalah, macam tu kan. Yang ini tak bagus jugalah pendapat tu kan. Yang keenam, pendapat yang mengatakan mereka ni dalam neraka kan. Mereka ni dalam neraka terus kan, macam tu kan. Pendapat yang ketujuh mengatakan mereka ni nanti akan diuji di akhirat, macam ahlul fatrah kan. Macam ahlul fatrah ataupun orang gila kan. Berdasarkan kepada hadis tu jelas menunjukkan al-fatrah ataupun orang gila tu nanti di akhirat dia akan diuji kan, sebelum dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka. Itu ujian bagi mereka. Kalau orang cakap akhirat bukan darul imtihan, tapi di darul jaza, mereka yang pegang pendapat ni kata itu kalau dah masuk dalam syurga dan neraka settle lah, memang tu darul jaza. Belum lagi masuk, boleh lagi diuji kan. Sebab dia kata dalam ayat Al-Quran macam tunjuk tu, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud kan. Dia kata itu cerita pasal akhirat, tapi situ ada yud'auna ila sujud, diminta kan, ila sujud kan. Jadi dia kata belum lagi masuk syurga neraka, boleh berlaku ujian tu, dia kata. Macam dalam hadis juga sebut, di akhirat bila dah terasing sebahagian daripada penghuni neraka ke neraka, ada lagi golongan munafik belum lagi terasing, dia masih lagi dalam kelompok Islam. Dalam hadis sebut macam tu kan. Sehinggalah sampai kepada bahagian berlaku maksudnya ujian, maka yang munafik tadi tu tersingkir kan, terasing kan. Jadi dia kata boleh jadi macam tu juga kan. Macam tu kan. Ni pandangan yang ketujuh lah kan. Yang ke-8, ini pandangan yang dipilih oleh jumhur muslimin, mengatakan kanak-kanak kaum musyrikin ni dalam syurga lah. Berdasarkan kepada hadis Samurai bin Jundab
yang kita akan bacakan nanti. Dan juga berdasarkan kepada maksud hadis Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, macam tu maksud hadis tu, macam itulah. Kemudian pandangan yang ke-9, tawakuf, tak tahu ke dalam syurga ataupun neraka, tak tahulah. Pandangan yang ke-10, al-imsak, maksudnya apa? Tak nak bagi pandangan. Dia beza tak tahu dengan tak nak bagi pandangan kan. Kalau tak tahu, sebab dia tak ada bukti. Kalau ada bukti, dia akan bagi pandangan. Sebab sekarang ni tak ada bukti, tak tahulah kat mana. Dengan golongan yang ke-10 ni, dia kata aku tak nak bagi pandangan, tak nak langsung, sebab tak nak benda ni mungkin tak penting ke, dia tak nak langsung bagi pandangan. Jadi ada 10 pendapat dalam kes ni.